Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai murid-murid, apa khabar semua? Hari ini kamu akan bersama dengan Cikgu Nur Rashikin binti Zainal dan saya mengajar di Sekolah Kebahasaan Haji Wayahya. Kamu semua boleh panggil Cikgu Shikin. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan sains, sosial dan alam sekitar tahun 5 KSXR Pendidikan Khas. Pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menyentuh tentang kehidupan haiwan, di mana 2.1 keperluan haiwan, manakala standard pembelajaran kita ialah 2.11 mengenal pasti keperluan asas haiwan untuk hidup, 2.12 menjelaskan cara pembiakan haiwan. Baiklah murid-murid semua. Tahukah anda di sini kita akan menguraikan dua persoalan di mana persoalan yang pertama ialah apakah keperluan asas haiwan? Tanpa keperluan asas, haiwan boleh mati. Sama juga seperti manusia. Persoalan yang kedua, bagaimanakah cara haiwan membiak? Tujuan haiwan membiak untuk mengekalkan populasi bagi mengelakkan pupus. Okey. Aktiviti kita yang pertama ialah kita akan lihat gambar dan bincangkan bersama. Okey, agak-agak gambar apa ya murid-murid? Gambar apa itu? Ya, gambar hutan. Di mana banyak pokok-pokok sudah ditebang. Hutan yang telah musnah. Agak-agak murid-murid lah, ada tak kat sini haiwan yang tinggal? Agak-agak ada ke tak? Besarnya ada gajah. Kesian gajah itu. Nampak sedih kan murid-murid? Mari kita berbual bersama dengan gajah. Hai Encik Gajah, saya Cikgu Shikin. Saya hari ini mengajar tentang kehidupan haiwan. Kenapa awak nampak sedih? Awak hendak ke mana Encik Gajah? Hai, saya sedang mencari tempat tinggal yang baru. Tempat tinggal saya telah musnah. Isteri dan anak saya juga telah hilang. Saya juga dahaga dan lapar. Kesiannya ke awak, Encik Gajah. Saya harap awak boleh berjumpa dengan anak dan isteri awak. Semoga awak dipermudahkan urusan, Encik Gajah. Terima kasih. Ya, murid-murid semua. Cikgu rasa disebabkan kawasan hutan ini telah musnah, maka semua haiwan bertempiaran lari meninggalkan hutan tersebut. Termasuklah ahli keluarga Encik Gajah. Jadi, kita sama-sama berdoa agar Encik Gajah boleh berjumpa dengan ahli keluarganya. Okey. Baiklah, untuk gambar yang seterusnya, cuba kamu tengok. Busuklah. Busuklah. Busuk tak? Kamu bau tak? Kamu bau tak? Busuklah. Cikgu bau. Tak bau? Cikgu bau. Cuba kamu perasan. Penuh kan sampah sarap di sungai itu? Ish. Ini memang tindakan yang tidak bertanggungjawab. Membuang sampah ke dalam sungai. Rasa-rasa kamu ada tak haiwan yang tinggal di situ? Ada ikan. Ikan tu nampak sedih kan? Mari kita berbual kenapa dia nampak sedih. Hai Encik Ikan. Saya Cikgu Shikin. Hari ini saya mengajar keperluan asas haiwan. Kenapa awak nampak sedih? Hai, saya sedih kerana sungai telah tercemar. Ya kan Encik Ikan? Saya rasa awak kena pindah ke tempat yang lain. Tempat yang lebih selamat dan lebih bersih. Baiklah, terima kasih.
Baik murid-murid, apa yang kita dapat daripada kisah-kisah tadi? Melalui kisah sebentar tadi yang cikgu tayang dua keping gambar tersebut, menunjukkan bahawa kita dapat kenal pasti apa keperluan asas haiwan untuk hidup. Yang pertama, keperluan asas yang pertama ialah haiwan memerlukan makanan untuk hidup. Ya, kenapa haiwan perlukan makanan ya murid-murid? Macam mana kita perlukan makanan, haiwan juga perlukan makanan. Kenapa? Untuk membekalkan tenaga. Ada haiwan yang makan tumbuhan sahaja. Di sini kita kenalkan dia sebagai haiwan herbivore. Contohnya, lembu, kambing. Ada juga haiwan yang makan daging sahaja. Ataupun karnivore. Contohnya, harimau. Singa. Dan ada juga haiwan yang makan kedua-duanya sekali. Maksudnya, tumbuhan pun dia makan, daging pun dia makan. Contohnya ayam. Kat sini kita panggil haiwan yang makan daging dan haiwan, kita kenalkan dia sebagai haiwan omnivore. Baiklah murid-murid. Haiwan yang keperluan asas yang kedua ialah air. Maksudnya haiwan perlukan air untuk hidup. Air untuk minum. Air juga digunakan untuk kekalkan suhu badan. Tanpa air, haiwan boleh mati. Sebab tu pentingnya kita jaga sungai kita daripada tercemar. Cuba tengok gajah tu. Dia minum air. Sambil tu dia mandi juga. Okey, baik. Nombor 3, keperluan asas seterusnya ialah haiwan perlukan udara. Contohnya ikan. Contoh ikan tadi tu. Ikan bernafas melalui insang. Okey, kat sini cikgu ada sediakan serangkap pantun untuk kamu. Daun selasih letak di raga, hendak dibuat penambah rasa. Udara bersih perlu dijaga. Haiwan bernafas setiap masa. Sebab tu pentingnya kita jaga kualiti udara. Okey, yang seterusnya kita dah belajar 3 dah. Yang pertama, makanan. Yang kedua, air. Dan yang ketiga, udara. Okey, keperluan asas yang seterusnya. Nombor 4 ialah tempat berlindung. Tempat berlindung ni ya, murid-murid semua bermaksud tempat tinggal haiwan itu sendiri. Ataupun kita kenalkan sebagai habitat. Lazimnya haiwan akan tinggal di dalam hutan. Okey, kalau murid-murid perasan gambar rajah yang pertama tadi, kita akan tengok hutan telah musnah. Pokok-pokok semua ditebang. Jadi, maksudnya telah tiada lagi tempat berlindung untuk haiwan. Andai katalah semua hutan telah musnah. Murid-murid cuba fikir, kat mana haiwan nak tinggal? Contohnya, cikgu bagi contoh kat sini ya. Boleh tak gajah nak hidup di Bandaraya Alor-Star? Mestilah tak boleh sebab gajah itu akan berasa terancam. Bukan gajah sahaja. Malah kita manusia pun akan berasa terancam dengan kehadiran gajah tersebut. Bila kita rasa terancam, kita pun akan buat sesuatu kat gajah tu. Jadi, gajah tak boleh hidup di dalam bandaraya. Seterusnya ialah, okey, kita dah belajar ada 4 keperluan asas. Jadi, cikgu nak ulang semula keperluan asas haiwan. Ada berapa ya murid-murid? Ada 4. Cikgu harap kita sebut sama-sama. Yang pertama, makanan. Yang kedua, air. Yang ketiga, udara. Dan yang keempat, tempat berlindung. Okey, cikgu kita ulang semula, kita sebut sama-sama. Keperluan asas haiwan ada 4. Yang pertama, makanan. Yang kedua, air. Yang ketiga, udara. Dan yang keempat, tempat berlindung.
murid-murid, untuk lebih faham tajuk ini, cikgu nak uji kamu. Okey. Perhatikan keempat-empat gambar ini. Ada berapa gambar? 1, 2, 3, 4. Ada 4 gambar. Jadi, cikgu nak kamu ceritakan setiap satu gambar ini. Okey, gambar yang pertama menceritakan tentang apa ya murid-murid? Ya, gambar pertama menceritakan tentang seekor burung sedang makan cacing. Jadi, keperluan asas haiwan untuk gambar tersebut ialah pandai makanan. Manakala kita tengok gambar yang nombor 2, kita akan tengok seekor burung sedang minum air. Jadi, keperluan asas ialah pandai air. Betul tak? Oh, pandai. Okey, yang seterusnya gambar yang ketiga. Kita akan tengok burung terbang bebas di udara. Jadi agak-agak kamulah murid-murid, keperluan asas apa itu? Ya, keperluan asas ialah haiwan perlukan udara. Pandai. Baiklah, yang terakhir. Menunjukkan tentang apa? Ya, menunjukkan burung sedang berada di dalam sangkarnya. Jadi, kita dah ada 3 jawapan. Makanan, air dan udara. Jadi nombor 4 itu apa jawapannya? Agak-agak kamu apa jawapannya? Ya, haiwan perlukan tempat berlindung. Okey, baik, pandai semua. Jadi cikgu rasa kamu dah faham dah tajuk ini. Okey, baik. Jadi, seterusnya kita akan jawab persoalan yang kedua. Tadi kita jawab dah persoalan pertama. Apakah keperluan asas haiwan? Jadi, persoalan yang kedua, bagaimanakah cara haiwan membiak? Baiklah murid-murid. Okey, cuba kamu perhatikan gambar di sebelah kanan dan kiri cikgu. Kita ada, cuba kamu namakan apakah haiwan tersebut? Ya, di sebelah kiri itu, nama apa itu? Haiwan apa itu? Ya, singa bersama dengan anaknya. Manakala, di sebelah kanan, haiwan apa itu? Kok, 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 kok. Haiwan apa itu? Agak-agak kamu itu haiwan apa tu? Ya, ayam. Kamu cuba, pernah tak kamu terfikir? Dari manakah datangnya anak-anak singa, anak-anak ayam? Pernah kamu terfikir tak dari manakah datangnya anak-anak tersebut? Kalau kamu masih ingat, salah satu ciri haiwan ialah membiak. Jadi, haiwan kat sini membiak melalui 2 cara. Iaitu, yang pertama, bertelur. Dan yang kedua, melahirkan anak. Jadi, kat sini cikgu nak tunjuk contoh-contoh haiwan yang melahirkan anak. Mari kita tengok contoh dia. Baik, haiwan yang melahirkan anak. Yang pertama, apa benda tu? Singa, pandai. Yang nombor 2, contoh seterusnya, mu. Apakah haiwan itu? Apa tu? Ya, lembu. Pandai. Murid cikgu semua pandai. Okey, nombor 3. Dia hidup dalam air. Dia tak bertelur sebab dia mamalia. Jadi dia melahirkan anak. Apa benda tu? Dia sangat besar. Kalau kamu tahu, itu adalah paus. Pandai. Okey, nombor 4. Comelnya. Apa tu? Bunyi macam mana? Apa itu? Ya, pandai. Itu adalah kucing. Cikgu suka kucing. Kamu suka tak kucing? Okey, kita ulang semula. Haiwan yang melahirkan anak. Ada berapa? Contoh cikgu bagi kat sini. Ada 4. Okey, mari kita ulang sama-sama. Harimau. Sebut kat rumah, sebut juga.
Kat rumah ke kat kelas, kat mana-mana kamu tengok, kamu sebut. Harimau. Harimau. Nombor 2, lembu. Lembu. Pandai. Nombor 3, paus. Paus. Dan nombor 4, kucing. Kucing. Ini adalah contoh haiwan yang melahirkan anak. Seterusnya, murid-murid semua, cikgu nak kamu nyatakan contoh haiwan lain yang melahirkan anak. Okey, cikgu nak kamu senaraikan sekurang-kurangnya 5. Sekurang-kurangnya berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Contoh haiwan lain yang melahirkan anak. Tadi kita dah tengok dah haiwan yang melahirkan anak. Sekarang ni kita tengok pula contoh haiwan yang bertelur. Itu apa tu? Bahaya tak tu? Ya, dia sejenis reptilia. Dia agak-agak kamu apa dia tu? Pandai semua. Ular. Kalau jumpa ular, jangan sesekali mendekati ya murid-murid. Sangat bahaya. Ular. Ular merupakan contoh haiwan membiak secara bertelur. Yang nombor 2. Apa tu? Apa nama haiwan tu? Apa nama haiwan tu? Nama apa tu? Kok. Nama apa? Pandai, nama ayam. Ayam pun sama. Merupakan contoh haiwan yang bertelur. Nombor 3. Itu apa tu? Comelnya. Katak. Tu contoh haiwan yang bertelur. Dan nombor 4. Tu. Apa tu? Penyu. Tak apa nampak. Tak apa. Penyu. Penyu pun merupakan haiwan yang membiak secara bertelur. Okey, kita ulang semula. Ada berapa contoh haiwan secara bertelur? Ada 4. Yang pertama, ular. Kamu ikut ya? Ular. Haiwan yang bertelur, ular. Yang kedua, katak. Yang kedua, katak. Dan yang ketiga, ayam. Yang ketiga, ayam. Dan yang keempat, penyu. Penyu. Okey, pandai nak murid cikgu. Semua tahu dah. Okey, sekarang ni, tugasan kamu ialah nyatakan contoh haiwan lain yang bertelur. Cikgu nak kamu nyatakan sekurang-kurangnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Contoh haiwan lain yang bertelur. Kamu boleh senaraikan. Secara lisan, kamu sebut ataupun kamu tulis. Ya, murid-murid sekalian, nampaknya kita telah sampai ke hujung sesi pembelajaran. Jadi, cikgu percaya sudahkah kamu tahu apakah keperluan asas haiwan? Asalnya cikgu rasa kamu semua dah tahu. Okey, kita ulang semula. Keperluan asas haiwan ada 4. Yang pertama, makanan. Yang kedua, air. Yang ketiga, udara. Dan yang keempat, tempat berlindung. Persoalan yang kedua pun sudah terjawab kan murid-murid? Iaitu, bagaimanakah cara haiwan membiak? Okey, jadi cara haiwan membiak melalui bertelur dan melahirkan anak. Bertelur dan melahirkan anak. Okey, baiklah. Setakat hari ini sudah. Jadi Cikgu Shikin berharap agar murid-murid semua faham dan dapat capai objektif pada hari ini. Teruskanlah pembelajaran walau di mana sahaja berada. Cikgu Shikin nasihat kamu semua supaya jangan jadikan kekurangan satu alasan untuk berjaya. Teruskan usaha untuk kamu berjaya. Semoga kamu terus jaya. Okey, terima kasih kerana menonton.
Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.